Bagaimanakah kita dapat memastikan keberkesanannya? Sebab Tan Sri tadi kata setakat ini tak ada syarikat yang betul-betul dapat membuktikan keberkesanan vaksin itu. Dan adakah kita akan mengambil pendekatan untuk tunggu dan lihat dahulu negara lain untuk ambil vaksin tu, tengok keberkesanannya baru kita import masuk vaksin, ataupun kita masukkan dulu vaksin tu dulu dan buat testing, ataupun dengan cara yang macam mana. Sebab Malaysia telah tanda tangan COVAX dengan memperuntukkan 94 juta ringgit sebagai wang pendahuluan, tetapi hanya 10% populasi negara yang akan dapat vaksin itu dan keutamaan diberi kepada frontliner. Jadi bilakah vaksin ini akan sampai kepada publik dan dijangka bila? Kalau kita tengok daripada stages tadi, cuma Pfizer saja yang kata dah ada stage ketiga. Jadi pendirian Malaysia macam mana terhadap syarikat vaksin ini? Terima kasih Tan Sri. Okey, terima kasih. Jadi sekarang ni kita ada perundingan masih dijalankan, dan apa yang penting kalau vaksin tu bukan hanya kita laksanakan penyelidikan di Malaysia, tetapi kita menunggu pada fasa 3 iaitu clinical trial. Kalau kita dah dapat data daripada fasa 3 clinical trial, jadi kita akan lihat sama ada vaksin tersebut berkesan ataupun tidak. Setakat ni kita tak kata vaksin ini tak berkesan, tapi kita kata tak ada data lagi, dia tak terbitkan data lagi untuk kita, maklum pada kita untuk kita lihat sama ada jadi banyak soalan yang kita ada, sama ada soalan-soalan kita tu dijawab dalam data clinical trial. Setakat ni 10 company ataupun 12 company yang telah jalankan clinical trial ni atau fasa 3 clinical trial, data tu tak diterbitkan lagi. Jadi kita menunggu data tu sebelum kita boleh pertimbangkan untuk sama ada kita nak beli vaksin tersebut. Jadi sekarang ni dalam COVAX dan sebagainya, itulah cara pembelian. Sama ada kita boleh daftar sebelum kita beli vaksin tersebut, kita pastikan dia selamat dan juga dia berkesan. Dan apabila selamat dan berkesan, baru boleh didaftarkan. Setakat ni vaksin pun tak didaftarkan di FDA, di US, dan juga tak didaftarkan di Malaysia. Jadi mungkin ada perbincangan untuk perolehan dan sebagainya, tetapi dia mesti melalui keberkesanan dan keselamatan vaksin tersebut. Ini yang kita tengah tunggu. Data-data clinical trial, mereka tak habis lagi menjalani penyidikan. Bila dah habis jalankan penyidikan, barulah kita dapat data tersebut, baru kita boleh timbangkan vaksin tersebut. Ini sekarang ni kita dengar daripada media je, laporan sini berkesan situ, tapi kita tak boleh daftarkan vaksin tersebut melalui laporan media. Tapi dia kena ada dossier dia kena hantar ke kita kaji dengan teliti sama ada vaksin tu berkesan ataupun tidak. Ini bukan hanya vaksin, obat pun sama juga. Jadi dia kena daftar dengan NPRA. Dan yang kedua, soalan unjuran tu memang sekarang ni bukan hanya Malaysia, tapi kita lihat kepada global, secara global, bilakah virus ini akan berakhir. Jadi tindakan kita sekarang ni hanya kita menggunakan tindakan kesihatan awam, iaitu kalau ada kepatuhan. Tapi kalau tiada kepatuhan, penyakit ini akan menular. Kita lihat juga kepada penyakit SARS dan juga penyakit MERS-CoV, iaitu virus coronavirus yang sama yang telah menjangkiti manusia. Sekarang coronavirus yang menjangkiti manusia ada tiga, yang membahaya pada manusia ada tiga, iaitu SARS, MERS-CoV dan juga COVID-19. Dan ada 5 lagi virus yang menjangkiti manusia tetapi tak membahaya seperti kini. Tapi untuk SARS dan MERS-CoV kita tak ada vaksin pun, tapi sekarang ni kita dapat membendung penularan SARS dan MERS-CoV. Dan mungkin akan berlaku apabila jangkitan berlaku dan virus ni mungkin akan jadi mutasi. Kita harapan tetap ada satu hari mutasi yang menjadikan mutasi yang lemah contohnya. Jadi kalau mutasi yang lemah macam SARS dengan MERS-CoV, jadi virus tu akan tamat gitu saja. Jadi itu harapan, tapi mungkin tak berlaku atau berlaku kita tak tahu. Tapi sekarang ni ada lagi satu harapan, ialah vaksin lah. Kita tunggu vaksin. Untuk unjuran kita setakat ini, apa yang kita gunakan kaedah kesihatan awam iaitu CMCO, kita dah berjaya untuk mengelakkan lonjakan kes secara mendadak. Itu pasti.
Sebab daripada 2.2 kepada 1.5 dan kita ada unjuran kalau 2.2, sepatutnya kita dah ada 5,000-6,000 kes sehari. Dan jangkaan daripada ramalan daripada Imperial College mengatakan kita pada 10 November ada 4,450 kes macam tu. Tapi kita ada 8,869 kes. Jadi begitu maksudnya kita dah dapat kawal, tapi kita tak menang lagi. Jadi masih berperang lagi sekarang ni. Jadi peperangan ni, berapa lama peperangan ni akan berlaku kita tak pasti. Tapi yang pasti kalau kita boleh patuh 100%, boleh kita putuskan jangkitan COVID-19. Ini sekarang ni kalau kita lihat negara-negara lain, di Auckland contohnya, bila ada 4 kes saja satu Auckland dah lockdown dah. 4 kes saja. Dan di Australia pun sama juga, bila ada kesan kes mereka laksanakan tindakan dan cepat. Jadi ini kita lihat sekarang ni unjuran kita lihat sekarang ni kita harap boleh turunkan pada 0.5. Kalau boleh turun dengan 0.5, berarti kes jangkitan tu semakin berkurangan. Katalah 100 kes, jangkitan kitaran kedua 50 jadi 25 dan kurang. Kalau 0.5 sekarang ni kita katalah 1000 kes, mungkin dalam jangkitan kitaran kedua dia hanya jangkit 500, 250, 125 dan dia akan berakhir gitu. Tapi kita rasa dia bukan akan kes ni kita menggunakan kaedah kesihatan awam dan juga RMCO, kita tak mengakhirkan kes tu, bukan tamatkan jangkitan. Kita hanya katakan kita dapat kawal jangkitan. Jadi kita macam hari tu kita ada kes 2 digit, 1 digit, masih ada jangkitan dalam komuniti tetapi terkawal. Ini yang kita nak, terkawal maksud dia kalau R0 dia 0.3, orang patuh kepada SOP, jadi penyakit itu masih ada dalam komuniti kita. Jadi kita kena hidup dengan virus tersebut, tetapi kita dapat kawal virus tersebut. Jadi kawal jangkitan, ini yang kita nak, bukan tamatkan. Jadi RMCO, CMCO bukan untuk tamatkan. Kesihatan awam juga tak dapat tamatkan, tapi untuk kita kawal. Jadi kita boleh mengawal dan juga jangkitan dalam komuniti. Ini tindakannya akan berterusan. Jadi peperangan ni akan berterusan. Tapi kalau kita dapat kawal, kita boleh balik kepada RMCO. Jadi kehidupan seperti biasa tetapi kena patuh pada SOP. Inilah RMCO. Kalau tak ada MCO, langsung balik pada sebelum kita melaksanakan MCO. Tapi kita masih dalam keadaan PKP pemulihan. Jadi pemulihan maksud dia kena patuh pada SOP. Kena kita jaga tindakan kita supaya jangkitan tu di luar tubuh kita. Kalau jangkitan dalam tubuh kita, berarti kita peperangan berada dalam tubuh kita, kita perlukan vaksin dan sebagainya. Inilah perancangan kita dan strategi kita setakat ni. Kita hanya menurunkan kes. Apa yang kita perlu laksanakan sekarang ni untuk kita turunkan kes sehingga kita dapat kawal dengan baik. Contohnya 2 digit ataupun 1 digit. Kita masih ada kes, tiap-tiap hari ada kes, tapi kita boleh kawal. Kalau kita boleh capai itu, itulah matlamat kita setakat ni.